إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله 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 يا الله 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 يا 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 الله 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 يا الله 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 يا 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 الله 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 يا الله 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 يا 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 الله 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 يا الله 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 يا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا 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 الله
يا الله يا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله 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 يا الله 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 يا 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 الله 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 يا الله 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 يا 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 الله 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 يا الله 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 يا الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Ayat 100 surah Ali Imran juzuk yang keempat muka surat 62. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqan minal ladzina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu semua mentaati segolongan daripada orang-orang yang diberikan kitab
nescaya mereka akan mengembalikan kamu setelah keimanan kamu menjadi orang-orang kafir. Jadi ayat 100 ini menceritakan ada di kalangan ahli kitab Yahudi Nasrani yang berusaha mengajak orang yang beriman keluar daripada Islam. Maka golongan yang sedemikian tidak boleh dipatuhi. Hadis kata la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada sebarang ketaatan kepada makhluk apabila makhluk itu mengajak untuk melakukan maksiat, dosa, maksiat, derhaka kepada pencipta. Quran kata wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Ayat dalam suratul Kahfi. Wala tuti' dan jangan kamu mentaati man aghfalna qalbahu an dzikrina, orang yang kami lalaikan akan hatinya daripada mengingati kami. Wattaba'a hawahu, dan dia mengikut hawa nafsunya. Wa kana amruhu furuta, dan adalah keadaannya itu melampaui batas. Orang yang hatinya tak ingat pada Allah, ikut hawa nafsu, kerja buat dia melampaui batas. Kerja buat dia terlibat dengan dosa. Kerana dia tak ingat ke Allah dan dia ikut hawa nafsu. Orang lagu ni kita jangan ikut mereka. Wala tuti', dan jangan kamu taat man aghfalna qalbah, orang yang kami jadikan hatinya lalai an zikrina, daripada mengingati kami. Orang tak ingat ke Allah, dia ikut hawa nafsu. Wa kana amruhu furuta, kerja buat dia memang rosak, melampaui batas, langgar habis mana yang Allah Ta'ala tak bagi. Kerana dia tak ingat ke Allah satu, kerana kehidupan dia dipenuhi dengan menurut hawa nafsu. Jadi dalam ayat ni kata, golongan yang mengajak kepada keluar daripada keimanan kepada kekufuran tak boleh patuh. Suami ajak isteri dia buat dosa pun tak boleh patuh, tambah orang lain yang lebih jauh. Suami kata jom kita keluar pergi pasal minggu, tak saya pakai kelumbung, tak saya tutup aurat lah. Malu ke orang tutup aurat. Suami tak bagi isteri dia tutup aurat ketika keluar rumah, maka isteri tak boleh patuh ketika itu, kerana makhluk mengajar kepada derhaka kepada pencipta makhluk. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tak boleh patuh dan taat kepada makhluk apabila yang diajak itu berbentuk dosa dan maksiat kepada pencipta makhluk. Ayat 101 Allah berfirman, wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fiikum rasuluh wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Dan bagaimana kamu sampai menjadi kafir sedangkan sedangkan dibacakan ayat-ayat Allah kepada kamu dan berada di kalangan kamu itu Rasul Allah, utusan Allah, iaitu Nabi Muhammad SAW. Wa man ya'tasim billah, barang siapa yang berpegang teguh dengan agama Allah, faqad hudiya ila siratim mustaqim, maka sesungguhnya dia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus, jalan istiqamah, jalan yang betul,
apabila seseorang berpegang dengan Allah. Ayat kata berpegang dengan Allah, tafsiran kata berpegang dengan agama Allah. Kamu boleh selamatkan diri kamu daripada kekufuran apabila kamu rajin mendengar ayat Allah dan mengikut Rasulullah. Al-Quran dengan hadis yang kamu belajar. Bagaimana kamu boleh jadi kufur sedangkan dibaca ayat Allah kat kamu dan Rasul ada di kalangan kamu. Rasul telah wafat tapi dianggap ada di kalangan kita kerana ajarannya ada kat kita. Dalam surah Al-Hujurat Allah berfirman wa'lamu anna fikum Rasulullah, dan ketahuilah dan yakinilah bahawa Rasulullah berada di kalangan kamu. Imam Tirmidzi menyatakan barang siapa yang kitabku berada di dalam rumahnya, seolah-olahnya di dalam rumahnya ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakni sunnah Rasulullah ada dalam diri kita, ada dalam rumah kita, macam kita duduk dekat Rasulullah. Bahkan ketika kita baca dalam sembahyang, kita guna ganti nama yang menunjukkan Rasulullah dekat kita, yaitu ganti nama yang berbunyi Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Semoga Allah berikan keselamatan kepada engkau wahai Nabi, dan rahmat Allah dan keberkatannya. Engkau di sini perkataan yang dekat. Kalau jauh dia, semoga Allah berikan keselamatan kepada dia, itu jauh. Tapi kalau dekat, engkau. Jadi Nabi SAW ni walaupun dikebumikan di Madinah, tetapi baginda seolah-olahnya dekat dengan kita. Maka orang yang baca salawat di Malaysia, macam dia baca salawat depan maqam Rasulullah, sudah sentuh salawatnya, salawat yang dibaca dengan lebih khusyuk. Kita kalau pergi Madinah buat haji umrah, kita pergi depan maqam Rasulullah, kita bagi salam macam kita bersembang dengan Rasulullah, kerana Rasulullah duduk depan kita. Kalau kita masuk Masjid Nabawi, kita akan pergi bagi salam kat Rasulullah. Kalau kita lintah ke luar Masjid Nabawi, nampak kubah hijau, kita bagi salam kat Rasulullah, berhenti bagi salam dulu. Disebutkan dalam kitab Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki rahimahullah ketika menceritakan tentang adab ziarah Madinah. Jadi kalau kita baca salawat atas kereta di Malaysia, kita baca salawat dalam rumah kita, dalam masjid, dalam surau, macam kita baca salawat depan Rasulullah, sudah tentu salawat kita dibaca dengan khusyuk, dengan beradab, kerana Rasulullah tahu bacaan kita kepada dia. Hadis kata man zarani ba'da wafati faka'annama zarani fi hayati, ataupun man zarani ba'da mamati faka'annama zarani fi hayati. Siapa ziarah aku setelah aku wafat, macam dia ziarah aku ketika aku masih hidup. Jadi kita yang pernah berpeluang ke Mekah Madinah, orang yang belum pernah ke Mekah Madinah nak kena niat dan doa nak pergi Mekah Madinah. Kita yang dah pergi dah kena doa minta pergi lagi. Kerana orang yang pergi Madinah bila dia baca selawat di sana lain pada baca di sini. Tapi kalau kita boleh duduk di sini seolah-olah macam duduk di sana, maka sudah tentu kita duduk dalam kehidupan yang berbeza dengan orang awam biasa. Duduk sana semayang jemaah tak tinggal, bang saja keluar pada hotel pi. Kalau kita duduk di Malaysia macam duduk di Mekah Madinah, sudah tentu kita semayang jemaah tak tinggal. Duduk sana boleh baca Quran banyak, boleh semayang tahajud, boleh i'tikaf. Duduk di Malaysia macam duduk di Mekah Madinah, sudah tentu kehidupan kita berbeza dengan orang lain yang biasa. Orang lain mungkin tidur kira nak pergi makan kedai, kira nak pergi bendang, kira nak pergi kerja. Kita mungkin tidur nak pergi kerja pun kita ingat kat Rasulullah.
Kita bangkit tidur nak pergi kedai pun ingat kat Rasulullah. Saya duduk di Guak macam saya duduk di Madinah. Saya duduk di Guak macam saya duduk di Mekah. Maka sudah tentu kehidupan kita macam duduk sana. Dalam hadis kata, an ta'budallah ka'annaka tarah. Kamu beribadat kepada Allah macam kamu nampak Allah. Tak sama dengan orang yang ibadat dalam keadaan dia lupa Allah lah nampak dia ataupun dia tak macam nampak Allah. Kalau ibadat ka'annaka tarah seperti mana kamu nampak Allah, demikian juga kamu beribadat macam kamu duduk zaman Rasulullah. Kamu duduk macam duduk dengan zaman Rasulullah, macam kamu duduk di zaman para sahabat, macam kamu duduk di tempat Rasulullah dilahirkan, iaitu di Mekah, dan seperti mana kamu duduk di tempat Rasulullah dikebumikan, iaitu di Madinah. Kalau kamu duduk di Malaysia macam kamu duduk di tempat turunnya wahyu, maka sudah tentu kelakuan kita berbeza dengan orang biasa. Di Mekah Madinah kita boleh pergi sembahyang jemaah, di Mekah Madinah kita boleh khatam Quran, di Mekah Madinah kita boleh sembahyang tahajud, di Mekah di Madinah kita boleh berjaga kelakuan kita kerana kita duduk tempat Rasulullah. Maka orang yang duduk di Malaysia macam duduk dekat Rasulullah, kelakuan dia kelakuan orang Madinah. Siapa aja bacaan dalam sembahyang, Assalamualaikum ayyuhan Nabi. Semoga Allah beri keselamatan kepada engkau, wahai Nabi Muhammad SAW. Ganti nama engkau itu adalah ganti nama dekat. Imam Malik rahimahullah ketika duduk di Madinah, dia cukup menjaga adab dengan Nabi SAW. Sehingga dia tak pernah naik kenderaan. Dia takut pijak tapak tempat Rasulullah pijak. Dan ada riwayat menyatakan kalau dia nak buang air besar, dia keluar dari Madinah. Pasal apa? Tak mau nak qada hajat di Madinah. Jadi kita duduk di Malaysia, kalau kita baca salawat di Malaysia macam kita baca salawat dalam Masjid Nabawi, macam kita baca salawat depan maqam Rasulullah, macam kita baca salawat di kota suci Madinah, maka kita baca dengan beradab dan bersopan. Kerana saya duduk di Madinah, saya baca depan Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah. Saya duduk di Malaysia, Assalamualaikum ayyuhan Nabi. Sama-sama Assalamualaikum. Lafaz dia sama. Cuma di sana memang Rasulullah duduk depan kita. Di sini kita duduk ingat benda lain. Akhirnya kita baca sebagai satu kewajipan dalam kitab. Kata kena baca lagu tu. Tahiyat akhir kalau tak baca lagu tu tak sah. Maka kita baca sekadar membaca macam mana yang orang lain baca. Sedangkan perkataan ka di situ mengajar kepada kita seolah-olahnya kamu bercakap dengan Rasulullah. Karena itu dialog Allah dengan Rasulullah. Dalam peristiwa Al-Mi'raj. Dalam peristiwa Mi'raj dikatakan dalam kitab I'anatul Talibin dan sebahagian kitab yang lain, ketika Nabi SAW berjumpa Allah, Nabi SAW mengucapkan At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Maka Allah Ta'ala jawab, Assalamualaikum ayyuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Maka Nabi SAW baca pula, Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Maka para malaikat yang berada berkata, Nashhadu an la ilaha illallah ataupun asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka dialog antara Allah dengan Rasulullah dan para malaikat itu diwajibkan kita baca dalam sembahyang. Nama dia tasyahud awal, tasyahud akhir. Nama dia tasyahud akhir, wajib. Tasyahud akhir awal sunat abad. Dialog ketika Allah Nabi SAW bertemu dengan Allah, dan bertemunya Nabi SAW dengan Allah di Mi'raj, di atas langit. Bukan menunjukkan kepada Allah duduk atas langit, tapi menunjukkan kepada Nabi SAW berada di situ, tempat yang istimewa bagi Nabi SAW ketika bertemu Allah. Sebagaimana bertemunya, seperti mana bercakapnya Nabi Musa dengan Allah di Bukit Tur Sina. Bukan berarti Allah duduk atas Bukit Tur Sina, Nabi Musa yang duduk di situ.
tempat beradanya Nabi Musa ketika berdialog dengan Allah di Bukit Tur Sina. Tempat beradanya Nabi besar Muhammad SAW ketika berdialog dengan Allah pada malam Isra Mi'raj di atas pada langit yang ketujuh. Itu yang ulama sebut. Jadi perkataan yang disebut dalam ayat ini, wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullah wa fikum rasuluh. Macam mana kamu boleh jadi orang yang ingkar kepada Allah sedangkan ayat-ayat Allah dibaca kepada kamu dan Rasulullah berada di kalangan kamu. Rasulullah berada di kalangan kamu zaman dulu, duduk dengan para sahabat. Zamanlah Rasulullah dah wafat, tapi baginda tetap berada di kalangan kita, iaitu ajaran baginda berada di kalangan kita. Quran yang Allah turun kepada baginda ada dalam rak dalam rumah kita. Tinggal kita nak ambil baca, kata ambil baca. Bulan puasa ni nak khatam, kata khatam, duduk di kita. Hadis yang Rasulullah sampaikan melalui wahyu ada di rumah kita kalau kita beli kitab hadis buah di rumah kita. Ada dalam kampung kita kalau kita pergi mengaji di tempat orang mengajar Quran hadis. Hadis Rasulullah ada dalam radio, ada dalam TV, tinggal kita nak dengar ke tak dengar. Buka program agama, tutup, tukar pihak lain. Cemuih duk dengar ni, aku tukar pergi dengar lagu Hindustan tak apa. Orang buka ceramah agama, kita buka agama Hindustan. Pasal apa? Pasal duk di kita nak dengar Rasulullah sabda kan, nak dengar Shah Rukh Khan kata. Duk di kita. Nak dengar Cina bercakap maka, orang Sepanyol bercakap maka, orang Sepanyol bisa tengok gambar Sepanyol. Nak dengar Cina Korea kata. Ataupun nak dengar, tanyalah ustaz, duk di kita. Ketahuilah ayat-ayat Allah dibaca kepada kamu. Siapa baca? Radio baca, kaset baca, khotib baca, khutbah saat ni pun ada. Kuliah subuh ada, kuliah maghrib ada. Tinggal nak pergi dengar atau mau dengar. Kalau kamu rajin dengar, satu. Yang kedua, kamu duduk dekat Rasulullah, kamu tak akan selamat daripada berperangai ingkar dan kufur yang disebut dalam ayat ini. Wa antum tutla alaikum ayatullah wa fikum rasuluhu. Kalau dibacakan telinga kamu akan dengar ayat Allah dibaca, sama ada kamu baca sendiri ataupun orang lain baca atau kaset baca, dan Rasulullah bersama kamu, yakni ajaran Rasulullah kamu rajin gali, rajin pelajari, rajin ambil, duduk pada diri kamu. Amai sunnah dekat mana yang sedaya upaya kamu makan dengan tangan kanan ikut sunnah, tangan kiri bercanggah dengan sunnah, makan sambil duduk ikut sunnah, makan sambil berjalan sambil berdiri bercanggah dengan sunnah, makan dengan baca bismillah ikut sunnah, tak baca bismillah tinggal satu sunnah, makan kamu, tidur kamu, bersembang kamu, semua ikut Rasulullah, kerja kamu ikut Rasulullah, maka wa fikum Rasulullah tu ada kat kamu. Rasulullah ada dengan kamu, Rasulullah ada dekat kamu kerana ajaran dia kamu cari. Para sahabat ketika pergi ke Madinah, berhijrah daripada Mekah pergi Madinah, mereka pergi tahu nak, mereka pergi Madinah tu pergi duduk di rumah di Madinah. Sampai di Madinah buat rumah, duduk dalam rumah masing-masing. Rumah kau ni tahun ni, rumah ni kau ni tahun ni, rumah kau ni belah kanan, kau ni belah kiri, ni belakang, ni depan, hak ni jauh sikit, hak ni tengah-tengah tersederhana, hak ni jauh lagi. Para sahabat pi Madinah, pi buat rumah, duduk di Madinah. Tapi hadis tak kata pi Madinah. Hadis tak kata pi buat rumah. Hadis kata faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul, bukan hijrahnya ke Madinah untuk buat rumah duduk di Madinah. Zahirnya mereka pergi buat rumah di Madinah, tinggal rumah di Mekah. Rumah mereka di Madinah, duduk dalam Madinah, duduk dalam rumah di Madinah. Tapi sebenarnya mereka menuju kepada Allah dan Rasul. Mereka berhijrah menuju kepada Allah, mendekatkan diri pada Allah. Quran kata, inni muhajirun ila rabbi sayahdin. Aku berhijrah kepada Tuhan aku, Allah akan bagi petunjuk ke aku. Quran kata fafirru ilallah, berlarilah kamu menuju kepada Allah. Aku pi kepada Allah Ta'ala.
Jadi hadis kata innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul, berpindahnya daripada Mekah ke Madinah menuju kepada Allah dan Rasul, mendekatkan diri kepada Allah dan Rasul, maka dia dapat apa yang dia hijrahkan itu. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Siapa yang hijrahnya, berpindahnya kepada dunia, berpindahnya kepada perempuan yang dia nak menikah kerana dunia bukan kerana Allah dan Rasul, maka dia dapat apa yang dia dapat, apa yang dia niatkan itu. Kerana seawal hadis menyatakan wa innama likulli imri'in ma nawa, seseorang itu dapat mengikut niat dia. Saya pergi mengaji kerana nak dekat diri pada Allah, saya sembahyang subuh kerana nak dekat diri pada Allah, saya dapat dekat diri pada Allah. Saya pergi sembahyang subuh kerana nak tunjuk ke orang, dapat ditunjuk ke orang. Saya nak supaya orang puji saya, dapat pujian. Tapi lebih istimewa tak dapat. Duk di niat kita, di dalam tindakan berhijrah itu disebutkan. Kalau hijrah boleh jadi akhirat, boleh jadi dunia, boleh dapat dekat dengan Allah, boleh jauh pada Allah. Hak jauh pada Allah kerana dunia, hak dekat dengan Allah kerana Allah dan Rasul, maka kerja buat lain pun sama. Kerja kah, makan kah, tidur kah, pergi masjid kah, pergi merekit kah, berkahwin kah, bela anak kah, kerja buat kita ilallahi wa rasulih, kita dapat ilallahi wa rasulih. Kerja buat kita ila dunia yusibuha kerana dunia yang kita dapat cara dunia. Aku makan nak bagi kenyang, dapat kenyang. Aku makan nak bagi kenyang, dapat pahala. Kenyang pun dapat, pahala pun dapat. Pasal apa? Pahala tu kerana kita makan mengikut adab dan sunnah Rasulullah. Makan tangan kanan dapat pahala. Baca bismillah dapat pahala. Baca alhamdulillah lepas makan dapat pahala. Lepas makan buat ibadat dapat pahala. Orang nak masuk jamban. Aku masuk jamban kerana nak buang air besar, nak buang air kecil. Dapat buang air besar, buang air kecil. Macam Cina masuk jamban, Hindu masuk jamban. Mereka pun berak kencing macam kita juga. Cuma Cina Hindu tak dapat pahala. Kita pun kalau buat perangai mereka tak dapat pahala juga. Maka kita masuk jamban dengan kaki kiri dapat pahala. Keluar kaki kanan dapat pahala. Sebelum masuk baca doa dapat pahala. Lepas keluar baca doa dapat pahala. Masuk jamban, tutup pintu jamban dapat pahala. Masuk jamban, buka pintu jamban tu, buka tak tutup, dosa pula. Banyak adab yang menyebabkan kita dapat dekat dengan Allah hanya dengan masuk jamban dapat pahala banyak. Tambah yang lain, tidur dapat pahala, berjalan dapat pahala, jumpa jiran dapat pahala, pergi kerja dapat pahala. Kalau kita buat kerja atas dasar hadis yang berbunyi faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih. Siapa yang berhijrah kepada Allah dan Rasul, siapa buat apa juga kerja menuju pada Allah dan Rasul, dia dapat. Maka tidak ada satu benda yang kita buat daripada celik mata sampai pejam mata, daripada makit tidur sampai pada tidur, daripada kita balik sampai masuk kubur, melainkan di situ ada hukum, di situ ada peraturan, di situ ada adab, di situ ada pahala, di situ ada dosa. Makan boleh dapat pahala, makan boleh dapat dosa. Macam mana makan dapat dosa? Makan balas duit makanan orang, dapat dosa. Kita nak makan buah pelam, kita pergi beli buah pelam, kita kupas, kita makan, dapat pahala pasal pelam kita beli. Kita nak makan buah pelam, kita balas hak jiran kita, dapat dosa. Buah yang sama, jenis yang sama, harum manis. Bukan ni harum manis, ni harum asam tak. Dua-dua harum manis. Tapi harum manis hak mula dapat pahala pasal hak kita. Hak kedua dapat dosa pasal balas hak jiran. Makan boleh jadi dosa pahala. Masuk jamban boleh dapat dosa pahala. Tambah yang lain lagi dan macam-macam. Maka bersukan boleh dapat pahala, boleh dapat dosa. Kalau bersukan tak rojok kepada Quran hadis, Quran kata tak boleh dedah aurat, dia dedah aurat juga dapat dosa. Peluh dapat, sihat dapat, dosa pun dapat. Pasal hang bersukan ikut arus, tak ikut ajaran Islam. Berhibur pun sama.
hiburan, ada panduan hiburan menurut syarak, panduan sukan menurut alim ulama, adab Islamiyah dalam perkara yang kita lakukan. Maka Rasulullah ada bersama kita itu kalau kita terapkan dengan erti Rasulullah dah wafat tapi ajaran dia ada di kalangan kita. Tinggal kita nak cari, kita nak faham, kita nak amal, kita nak sebarkan, ajak orang ikut. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ayat Quran dalam suratul Hujurat juzuk yang 26. Wa'lamu, ketahuilah kamu semua, anna fikum Rasulullah, bahawa Rasulullah ada di kalangan kamu. Rasulullah dah wafat, ajaran ada di kalangan kita. Di masjid nu orang sebut ajaran dia, di surau orang sebut ajaran dia, di TV orang sebut ajaran dia, di radio orang sebut ajaran dia, di handphone lagi banyak. Grup nu hantar, grup ni hantar, Facebook lah, Instagram, macam-macam. Tinggal kita nak cari, tak cari, nak dengar, tak dengar, nak baca, tak baca, nak ikut, tak ikut. Maka Imam Ghazali rahimahullah menyebut dalam kitab Ihya Ulumuddin, daripada bangkit tidur sampai tidur balik boleh dapat pahala. Lepas bangkit tidur nak buat apa? Lepas sebelum subuh nak buat apa? Masa subuh sampai terbit matahari nak buat apa? Lepas terbit matahari ada orang pergi kerja, ada orang tak pergi kerja. Hak tak pergi kerja nak buat apa? Hak pergi kerja nak buat apa? Sampai lohok. Ada orang duduk kerja lagi, lohok tak balik lagi, dia balik pukul 5 petang pejabat. Dia duduk cara, dia tak boleh nak buat ibadat macam orang tak kerja. Hak pencen boleh baca Quran banyak, boleh zikir, boleh ziarah orang mati, ziarah orang sakit. Hak duduk pejabat, nak keluar payah. Orang sakit, orang mati ikut senang. Orang sakit susah. Hari ni keluar, minta keluar, masa nak pergi ziarah orang sakit, esok nak pergi orang sakit. Jadi cikgu kena minta kat guru besar. 5 hari kena mengajar di sekolah. Tak tahu hari ni dia keluar tengok orang sakit, lusa tengok orang sakit, guru besar tanya, hampir tengok di hospital kan tak naik. Hospital hari ada orang sakit. Susah. Tapi kita hak pencen nak kerja sendiri ni, nak pergi tak mana pun tak ada orang kacau. Nak pergi kedai kopi pun boleh. Nak pergi ziarah orang sakit boleh, ziarah orang mati boleh. Maka kita dalam menghadapi siang, Imam Ghazali rahimahullah kata ada 3-4 jenis. Ada yang kerja dia jadi itu imam, kena tengok anak qaryah dia. Anak qaryah dia sakit, dia pergi ziarah. Anak qaryah dia mati, dia pergi ziarah. Anak qaryah dia berkelahi, dia pergi pedamai. Laki berkelahi tengah malam dengan bini berkelahi laki tengah malam, telefon tu imam tak? Terkejut tu imam, pukul 2 pagi orang telefon. Orang mati cari tu imam tak? Tu imam dia tekat orang kampung dia. Hak jadi imam, laksanakan tugas cara imam dia. Hak jadi cikgu, kena pergi sekolah. Hak kerja kelang, kena pergi kelang. Tapi jangan sampai buat dosa tempat kamu pergi. Jadi cikgu jangan buat dosa di sekolah. Jadi pekerja kelang jangan buat dosa di tempat kelang. Jadi peniaga jangan buat dosa tempat peniaga. Maka orang yang kawal diri dia daripada dosa, dia duduk dalam kebaikan. Dia tak terjerumus kepada keburukan. Ketika Nabi SAW cerita sedekah macam ni, ada orang kata tak mampu. Lah kira Rasulullah sabda, kamu tahan diri kamu daripada buat jahat, maka kamu sudah dianggap umpama bersedekah. Antakuffa nafsaka 'anil syarr. Kamu halang diri kamu jangan buat dosa, buat jahat, buat benda buruk, umpama kamu bersedekah. Bahkan kalau sedekah diiringi dengan menyakitkan, syarak tak suka. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adza. Quran kata bercakap yang baik dan memberikan keampunan lebih baik daripada melakukan sedekah yang diiringi oleh menyakiti. Sedekah tapi menyakiti hati orang yang terima sedekah, tak jadi. Tapi bercakap yang baik, sedekah. Al-kalimatu tayyibatu sadaqah, hadis kata. Bercakap yang bagus itu umpama sedekah, ataupun dapat pahala sedekah. Maka syarak mengajarkan kepada kita, kamu pergi kerja, jaga kata-kata kamu, jangan buat dosa, kamu umpama bersedekah tempat kerja. Jadi tidak ada satu perbuatan yang kita nak buat, tidak ada satu kata-kata yang kita nak kata,
tidak ada satu tempat yang kita hadir, tidak ada satu masa yang kita wujud, melainkan di situ ada panduan syarak yang menyebabkan kita dapat pahala kalau kita ikut panduan syarak. Makan kenyang pun dapat, pahala pun dapat. Tidur, rehat pun dapat, pahala pun dapat. Masuk jamban, qada hajat pun selesai, pahala pun dapat. Kerja, gaji pun dapat, pahala pun dapat. Bersukan, tubuh badan kesihatan pun dapat, pahala pun dapat. Berhibur, hiburan pun dapat, pahala pun dapat. Yang tu hadapan orang yang mengenali tutla alaikum ayatullah wa fikum rasuluh. Orang yang rajin dengar ayat Allah yang dibaca dan orang yang tahu Rasulullah berada di kalangannya, iaitu ajaran Rasulullah ada di kalangan dia. Saya nak makan, saya kena tanya Rasulullah, saya kena cari ajaran Rasulullah dalam bab makan. Saya nak tidur, saya kena tanya Rasulullah dalam bab tidur. Kaki nak unjuk belah mana, kepala nak tak belah mana. Nak baca doa apa masa nak tidur? Lepas bangkit tidur nak baca doa apa? Saya nak ambil wuduk, macam mana saya nak baca sebelum wuduk? Macam mana saya nak baca lepas wuduk? Saya nak tala belah mana? Yang paling bagus ketika wuduk. Semua dah ada. Tinggal kita nak kena sedar. Wa fikum rasuluh. Di kalangan kamu ada Rasulullah. Rasulullah sudah wafat, dikuburkan di Madinah, tapi dia tinggal 2 pusaka ada dalam rumah kita, ada dalam kampung kita, ada dalam masjid kita. Pusaka yang dia tinggal, yang pertama Quran, yang kedua hadis. Tarakku fikum amrayni lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitab Allah wa sunnati. Aku tinggal kat kamu 2 benda, kamu tak akan sesat selama kamu pegang dengan 2 benda itu. Yang pertama Al-Quran dan sunnah. Bila Rasulullah kata pegang dengan Quran aku, dengan sunnah aku, tak akan sesat. Perkataan sesat memang kita tak mau melalui waladhdallin dalam Fatihah. Semua orang baca Fatihah dalam sembahyang, luar sembahyang, dia kata saya tak mau jadi orang sesat. Dalam Fatihah dia kata waladhdallin. Wala dan tidak. Dhalin orang-orang sesat. Siratal ladzina an'amta alaihim ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, jalan istiqamah, jalan yang betul. Apa itu jalan lurus? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang engkau bagi nikmat kepada mereka itu. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang yang dibenci atas mereka itu. Waladhdallin, dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Saya tak mau jadi orang yang dibenci oleh Allah. Saya tak mau jadi orang yang sesat daripada jalan menuju kepada redha Allah. Kalau kamu tak mau sesat, ambil 2 pusaka yang aku tinggal kat kamu. Satu nama kitab Allah, yang kedua nama sunnati. Pergi mengaji Quran kerak-kerak, pergi mengaji hadis banyak-banyak. Tak mana ada orang baca Quran dengan hadis pergi mengaji. Kerana hak tu saja penyelamat kamu tak mau bagi sesat. Tidak kamu duk berasa betul sebenarnya kamu sesat. Kerana ada golongan duk berasa dia betul sebenarnya dia sesat. Dalam suratul Kahfi Allah menyatakan golongan itu, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ayat 104 surah Al-Kahfi, muka surah 304. Alladzina, orang-orang yang, qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'malah, katakanlah, mau tak aku bagi tahu kepada kamu semua golongan yang paling rugi amalan dia. Amalan dia dalam bekerja, amalan dia dalam makan, amalan dia dalam qada hajat, amalan dia dalam mengaji, amalan dia dalam sembahyang, semua jadi rugi. Pasal apa rugi? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, iaitu orang-orang yang sia-sialah, sesatlah perbuatannya dalam kehidupan dunia. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, sedangkan mereka mengira mereka telah melakukan perbuatan yang terbaik. Aku makan ni baik sangat dah, aku kerja ni baik sangat dah, bukti dia gaji dapat, pangkat dapat, tapi tak dapat pahala. Aku sangka betul lah, kerana kerja aku tak berujuk kepada Quran Sunnah. Kerja aku, dalam kerja kadang-kadang ada dosa aku tak sedar. Aku pakai ni merasa bagus, dah tutup aurat. Sebenarnya aku pakai tak betul dengan pakaian yang dikehendaki oleh syarak. Aku duk rasa terbaik, tekak boleh tutup badan dengan tubuh badan, tapi tak dapat pahala. Dhalla sa'yuhum,
kehidupan mereka sesat. Tapi mereka sangka mereka buat benda baik. Orang-orang yang ingkar kepada ajaran Allah, dia duk merasa dia buat benda betul. Sebenarnya dia duk dalam dhalla, dalam kesesatan. Kita baca, kita tak mau dalam Fatihah. Semua orang baca, sedang tak sedang pun kita baca. Waladhdallin. Saya tak mau jadi orang-orang yang sesat, beramal tanpa ilmu. Itu orang sesat. Orang yang dibenci, berilmu tak beramal. Tahu semayang wajib tapi tak semayang. Itu dibenci. Hak sesat, beramal tanpa ilmu. Yang betul, berilmu dan beramal. Berilmu dan beramal, alladzi an'amta alaihim. Orang-orang yang engkau bagi nikmat. Maka ayat yang kita baca ini, Allah menyatakan 3 benda. Kalau kamu tak mau kufur, satu, rajin dengar ayat Allah. Yang kedua, rajin cari Rasulullah. Yakni cari ajaran Rasulullah. Ujung ayat menyatakan, wa may ya'tasim billah. Siapa berpegang dengan Allah, yakni berpegang dengan ajaran Allah, dengan agama Allah, faqad hudiya ila siratim mustaqim. Sesungguhnya ia telah diberi petunjuk, diberi hidayah kepada jalan yang istiqamah, jalan yang lurus, jalan yang betul, yang kita baca dalam Fatihah, yang kita baca dalam Yasin. Dalam Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Dalam Yasin, Yasin wal Qur'anil Hakim ala siratim mustaqim. Surah Yasin, siratal mustaqim. Surah Fatihah, siratal mustaqim. Tak kira lagi hak lain. Maka tanda orang itu berada dalam lurus, yang pertama dia tidak ingkar kepada Allah, dia taat. Yang kedua, dia rajin dengar ayat Allah di telinga dia dibaca. Yang ketiga, dia rajin mendampingi Rasulullah, kan Rasulullah berada di kalangan dekat dengan dia. Yang keempat, ya'tasim billah. Dia berpegang dengan Allah dan berpegang dengan ajaran Allah. 4 sifat ini menyebabkan faqad hudiya ila siratim mustaqim. Sesungguhnya dia diberikan petunjuk kepada jalan yang lurus, yang dia minta dalam ihdinas siratal mustaqim. Ihdina hudiya. As-siratal mustaqim ila siratal mustaqim. Ayat 101 surah Ali Imran. Ayat 102, 3, lepas tu kita sambung akan datang. Jadi kita berhenti tanah dulu. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi barik wasallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.